ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kasih kepada Musi Forum Kesehatan, kepada Malang CEO PBZ Wilayah Tuan, tentunya kepada tuan-tuan dan puan-puan sesari Ketangan Petronas atau mentor dan yang ya, alhamdulillah. Terima kasih banyaklah. Kita cakap apa boleh nampak bicara. Seperti kuali saya tadi. Tak. Bila sebut tentang mukmin profesional, saya ingat tak juga profesional tak boleh. Sebut mukmin tu tak boleh komplain. Dia masalah Muslim profesional. Sebab Muslim terpelur beriman. Mukmin automatically dia Muslim. Cuma tak apalah tajuk biasalah. Dia nak mengindahkan bahasa perseratan dia tak nak buat. Mukmin profesional gini. Saya ambil dua benda lah. Kalau masalah tu kita uraikan panjang. Cuma saya nak tanya, memang orang pernah memang banyaknya juga. Dia tak langkah mana. Yang lain tak ada ke tenggelam laut teruk. Tadi balik ke sibuk kerja. Jadi lama-lama saya dekat Kerentik pernah juga. Tapi asid, amino asid dia ramai. Mungkin Tuhan tengah hari makan sebagainya. Dan diperlukan oleh teman sibuk ni, just kita ni, sebab program kita kemuncak malam ini. Ya, semua kami dah free. Jadi petang ni kami pun minta adakan program dalam tempat. Alhamdulillah kita ada program juga. Saya mau santai lah. Kalau di all ada any question, boleh tanyalah, baik ladies dan juga sahabat lelaki. Tanyalah dengan baik juga. Kita ada beberapa orang boleh bilang 1, 2, 3. Bila tu lah memang dia mesti orang masjidnya 5, 8, 10, 14, 16 orang lelaki. Muka-muka baju putih biru ni orang zakat. Ya, perempuan ada orang dah buka semua tirai tu dia nampak belakang. Buka daripada nama dia. Tirai buka lagi dah. Ya, bogi tak dapat tengok orang lawan. Tadi buka tak apa. Ya, kata ada 20 orang. Kita bincang bersantai insya-Allah. Baik. Dia sebut mukmin profesional, banyak buku dikarang oleh para ulama kita, buku dan para penulis. Ya. Saya ambil ini dalam surah Al-Qasas ayat ke-26. Ayat ini menceritakan tentang satu skrip yang dilontarkan oleh dua orang anak perempuan atau salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib yang mengisahkan bagaimana di ketika Nabi Musa alaihissalam dalam kronologi melarikan diri, ya, dan sedang berehat di tempat dan ternampak atau diperlihatkan oleh Allah dua orang gadis sedang menunggu giliran untuk ambil air. Lalu mereka akan cerita, Nabi Musa tengok perempuan lain semua lelaki. Nabi Syuaib ni diriwayatkan tak ada anak lelaki, nak perempuan dia ada juga, ya. Orang ada nak perempuan saja, ada nak lelaki saja. Dia nak perempuan ni kena buat kerja, ya. Di sini saja duk cerita, maka kerja sebenarnya tak jadi halangan bagi wanita. Kerja ni lelaki punya, tetapi ni masuk sikit ni dia punya ni. Dalil ni menceritakan tidak ada halangan atas niat membantu urusan hidup manusia. Ayahnya mungkin dah uzur. Mana mungkin orang kata, mana ada dalil kita perempuan kerja. Memang perempuan tak ada sunat, tak ada wajib, dia harus bekerja. Niat dia membantu pemufakatan Majlis Ekonomi Keluarga MIK, ya, bukan NTM, ya. Itu cerita orang lain. Jadi
cakap pasal apa benda-benda tolonglah. Okey, kat mana rumah puan? Saudara rumah saudara di mana? Nabi Musa kata, saudari rumahnya di mana? Saya boleh bantu saudari balik ke rumah saudari sekarang juga, kan? Dalam ada bahasa Arab, kan? Kalau nak kuasa adalah Arab cakap tapi bunyi Melayu, kan? Jadi begitu. Ya, saya boleh tolong saudari sekarang juga sebab kisah, ya, tapi baik upah pada saya. Pak perempuan kata, baiklah kalau begitu. Ada semua beriman dengan kami, kan? Jadi saya nak Nabi Musa berjalan di depan, kemudian ya, anak-anak Syuaib perempuan tadi jalan di belakang. Kemudian mereka akan sampai rumah tengok bagus, maka terbitlah qala ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Tengok kan? Apa kata Allah? Salah seorang di kalangan anak Nabi Syuaib berkata, ni lisan ni tak dirakamkan sampai kiamat, tak boleh buang ayat ni. Ya, berkatalah salah seorang anak perempuannya kepada bapanya. Apa dia kata? Ya abati istajirhu, ya ayahku, abahku, kamu kena ambil dah dia ni, sewa lah dia ni. Ya, kamu sewa lah ni, upah lah kawan ni. Inna khara man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu nak upah orang, mesti ada dua sifat ayah. Ini kalam, bukan kalam Syuaib, tapi kalam ini atau kata ini dirakamkan. Ya, ada kata-kata yang dirakamkan menjadi firman Allah. Ya, banyak cerita Nabi dulu. Kenapa dua sifat? Al-Qawi dan Al-Amin. Sebab apa Al-Qawi dan Al-Amin kena sekali? Ya, kenapa? Kuat itu perlu kepada amanah. Sebab kadang-kadang orang ni kuat ni ditunjuk depan orang saja. Ya, depan perempuan nampak kuat lah, perempuan awak itu ni angkat besi 60 kilo, terkejut orang ni buatnya. Keren angkat mata lepas. Dia angkat boleh. Kata bro, ya, amazing bro. Contoh lah kan, contoh. Jadi belakang kita dia tak buat kerja kuat, depan kita je. Depan Pak Mentua bukan main buat kerja, Pak Mentua tak ada, habis. Sebab apa? Sebab tak ada amin, tak ada amanah. Kita beritahu anak kita kuat belajar, rajin belajar, ya, dan kita ada, kita keluar kerja, keluar rumah, maka dia dah mula-mula main PS2, PS1, main game, tengok TV. Kita balik, dia kuat sebab kuat belajarnya tanpa amanah. Maknanya dalam kita mukmin profesional, dia tak perlu lari, tak payah bayar banyak-banyak, kuat lagi amanah. Tengok, bila amanah ada dalam kehidupan orang yang buat kerja kuat, buat kerja rajin, dia buat kerja komitmen konsisten, maka dia akan membawa kepada makna yang pertamanya mukmin profesional. Dia buat kerja kuat, penuh amanah, sebab akan lahirkan manusia yang jujur untuk diri dia sendiri. Ya, jujur untuk diri dia sendiri. Sekurang-kurangnya dia jujur dengan kerja yang dia buat. Dia dapat kerja, dia jujur dengan kerja dia, masanya cantik, punctuality-nya bagus. Ya, yang kedua, apa dia? Dia ada ikhlas buat kerja. Sebab tu Nabi Musa dia buat kerja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita semayang dia baca doa tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di kepala otak ingat kasut tak pecah penjuman, takut orang curi, kereta ni kunci ke tidak, kadang-kadang kunci terlupa, cari kunci pada pagi ni, semayang lah, main lohor ni, tak main lohor, kunci puntok haram, semayang, main lohor ni banyak orang berangan lah, sebab tak dengar soal, imam
orang baca kita tahu. Dia tak baca lagi kita tahu. Kan? Dengar mana? Amin sekali. Allahu Akbar. Contoh dia. Kita di belakang ni. Kunci rumah aku berak tadi terletak ke atas flash air takut jatuh. Lepas salam tu tadi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia orang ni dia bunyi lapan bohong sebenarnya. Sebab dia tidak jujur dengan diri dia sendiri. Dia tak ikhlas dengan dirinya sendiri. Sebab tu orang yang kuat ikhlas kerana ciri-ciri amanah dalam kerja ialah dia mesti ikhlas. Yang ketiga, dia ada ketekunan, kesungguhan, beradab dalam buat kerja dia. Sebab tu Nabi sebut atau hadis, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila an yutqinahu. Sesungguhnya Allah sayang seorang hamba kalau dia buat kerja dengan penuh ketekunan, penuh dengan kesungguhan. Ini contoh. Nak belajar beritahu anak-anak, belajar tekun betul-betul. Kita buat kerja tekun dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kuat baca, tapi amanah. Sebab baca itu wajib. Maka nak baca ke hebat, kena kuat baca. Kerja nak bagi baru, kena kuat kerja. Contohlah, kalau tidak takkanlah Allah rakamkan kata-kata anak yang suci Nabi Shu'aib ini sampai kita boleh baca pepatah atau kata-kata mulia yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dia. Maka tengok apa jadi? Bila dah kerja ini ada amanah, bila amanah dalam kerja ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ketekunan dan sebagainya, maka hasil kerja ni mukmin profesional mesti ada 4 benda. Yang pertamanya dia panggil kerja yang penuh efektif. Yang kedua, penuh efisien. Aku menatang dah sebut je. Efektif bukan reaktif, bukan negatif. Ini dia. Apa nama ni? Efektif. Maknanya dia buat kerja ni kerja yang berkesan, kerja yang mujarab, kerja yang berhasil. Efektif. Sebab apa? Sebab dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan ketekunan, dengan kejujuran. Ini yang berlaku dalam kita buat kerja. Ini contoh. Sebab tu itu pertama. Yang kedua, efisien, sesuai. Yang ni tepat untuk mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang orang buat kerja ni kadang-kadang rajin lebih, tapi tak kena cara dia. Nampak ni contoh lah. Nak malas-malas tanya orang, kadang-kadang tak tahu dia senioriti dia tu pun nak tanya orang. Kalau tanya orang junior dia malu. Ada juga macam cerita Fadilah yang pertama tadi ni. Dia bawa jemaah umrah daripada Kedah. Orang Kedah, saya belah-belah kana. Arab Saudi bagi di demarcation card tu, depan Arab, belakangnya Inggeris. Depan Arab, belakang Inggeris. Orang tu akan 12 balik tu, cakap belah siap saya tu. Dia kata, bang, kata nak tulis pula bang, boleh matang apa? Dia tulis ni sebut kasih kad, kata dia. Mu tulis lah, aku tak tulis, baca, baca. Tapi aku faham Inggeris. Dia tengok-tengok, yang mula-mula name, bini dia kata name tu hang, name. Tak tahu name tu orang pun kata nama. Dia ikut kepala otak, kebetulan betul pula. Nampak? Sebab tu kita buat kerja ni, jenis orang kata yang tak efisien ni, ikut dah dia buat kerja. Sebab apa? Melantak lah. Yang penting cukup tarik, dapat gaji. Dia tak ada kewajiban dalam halalan tadi ni. Maka orang tadi kata name nama sampai SEX. Dia kata set. Laki dia tangtu pun dia tanya ke. Nampak tak? Name betul dia agak aja. Set pun dia tanya. Tu nak tulis ke bang? Tulis lah. Seminggu 3 kali. Sebab apa? Kefahaman dia kata set tu seminggu 3 kali. Dia pun tulis 1M 3X. Sampai orang Saudi nak tahu sebilik. Ni jenis apa ni? Nak kata jemput ini robot ke masuk ke Saudi ni. Dia tahan tu Arab kat 2 jam. Likuk untuk maki Arab tu Arab dia hilang dari Arab tu. Arab jadah maki dia. Tapi betul. Sebab dia sensitif. Nak tanya tegang. Menunjukkan
contoh, ada imam baca tu tahlil benda dah buku lama dah tak ada orang dah tak boleh mati lagi kamu ya apa ni Allahumma salli afdal salatin ala akhani makhluqatika habibillah sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakarat tadzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Dia baca wa ghalafa. Orang tua jadi imam dah 60, umur dah 67. Makna start daripada dapat anak 2, jadi imam umur 30. Dah 37 tahun. Kekurangan kalau letak ke depan mayat uput lama dah. Mana kalau nenek kita mega dah lama dah uput. Maknanya dia baca ghalafa, ghalafa, ghalafa. Nampak tak? Orang tegak. Orang tegak dia. Cik imam dia ya. Orang tidak. Dia tak selana. Ada ke orang tu? Betul ya? Wafat lah. Kau aku lama imam. Kenapa? Kadang-kadang orang ni tak boleh nak kena. Buat kerja Al-Qawi corak cerita. Sebab Al-Qawi ni mesti kena mereka cukup. Betul? Mereka cukup. Mereka cekap. Ya, betul tu. Dalam bahasa batu mereka cukup. Mereka cekap. Ya. Sebab apa? Kau tengok pipi dia tok jantung. Dia cakap astagfirullahalazim kan. Cik jantung ni masalah. Cik buah pinggang tak ada. Cik jantung dia sikit. Cik baru ini baru tu lambat. Betul. Pergi X-ray, tulang rusuk tak ada. Nampak kerja kata apa? Nak bau minyak pun dah tak larat sembuh. Maka dia tolak Al-Qawi memang syarat dia. Tetapi Al-Amin menjadi ingredient atau konten nak menyuburkan kekuatan mukmin profesional. Ya, tuan-tuan. Dari 3 produktif, yang keempat berkualiti. Maknanya amanah ni. Contoh. Pernah dapat berita kan, di Banting ada satu ibu tunggal. Ibu tunggal ni umur lebih kurang dekat 40 tahun. Pendapatan berapa sebulan? Pendapatan ibu ni sebulan paling bodoh-bodoh 15,000. Dia berniaga apa tuan? Dia berniaga kerapek ubi. Orang Banting kan mana Jawa. Kerapek ubi sukun. Apa lagi? Kerepek kerajak. Masalah tipu nak kau potato chip. Rupanya kayu chip. Keras. Tapi dia punya kreativiti dia, produktiviti dia, dia punya efisien dia punya efektif dia tak sampai gerara. Sebab apa? Packagingnya cantik. Sebab dia jujur dalam buat kerja dia. Dia proaktif, ada innovation. Ini contohlah macam proton. Kita satu ni pergi sama proton, kata ada je kata-kata inovatif. Tak dapat menang. Dan ini keluar kata muka macam tu je. Kalau muka kata perbuat macam tu juga bentuknya. Kalau perbuat macam tu juga. Hampa buat kerja apa ni? Bos marah sampai bertukar ibu. Tak ada kualiti langsung ke zaman ni. Buka tingkat belakang 2 minggu je turun. Minggu 3 kena gemuk dengan tangan. Nak tahu. Bukan nak menghina kereta tempatan, tapi aku pernah belinya tu. Ni kata ibu. Dia boleh buka tingkat laku je. Ekor buka habis panas, macam berapi, macam dinosaur. Bukan nak mengata, memang liu. Rumah saya dah kata lah, ada kata dia malah berada tu, kata tu Allah Maha segan nak pakai. Dia kata abang pandai orang kata hujan, bila hujan buka ekor kelabu macam dia pergi air. Memanglah dia punya apa tu, wah tu jenuh anak pula tu jadi batu. Kata anak kata mak Umi, dia saya duduk cermin je lah. Jadi di bawah dia dah jemur ni ada apa kau ni dia bapak kau kau nampak kan anak kelakuk dia lekor bapak kan. Jadi satu dia inovatif. Allahu Akbar kan. Okey, kenapa kita dengar baru ni kertas terbakar petronas dia siapa kena ceramah tak boleh masuk pergi free je lah nak fire lah. Jadi flash itu tak boleh sah kita batalkan, tak apalah tiket kita batal guna sah tempat terbakar tempat gas. Baru ni mari kita share dengan petronas dekat Sibu Kemiri.
Pagi ya, saya kata pergi. Tidak balik tulang angka yang tu. Dengan ceramah, diseduk dia gas, hilang dia. 3 stasiun janggut, dia tak bagus. Ya, tulang balik tergorok. Meninggal boleh penipu. Baca juga. Kenapa? Ada sebab. Mana ada manusia nak cari malam, dia kan? Tapi malam memang tak berbau. Kalau malam berbau macam dari ikan bawal, tak datang kita. Ya, tadi turun bertebang tadi kan? Tak turun, tak sampai asyik. Masalah kata, oh my God. Dia tak makan nasi kan? Kita makan nasi dia tadi? Tak. Kami makan kan? Tapi kalau halal lah. Dia bagi kat kami nasi, lemak ciput. Besar muka gelas ni. Tak terjadi betul. Masalah tu, pada tu berbeza. Apa tu? Macam gombol juga kan? Gua-gua lah. Nak kerja apa dia? Duduk dia. Disengit. Kalau nak turun, kita muncak dah. Muncak tu dia. Pasal buat ini tu, kita tanya pilot dia. Pilot dia makin turun main-main. Dia cacau kita. Dia dari start belakang ada, dia buat artis Bollywood. Contoh belakang. Saya nak kapal terbang lain. Tak pernah jumpa ni tu. Takut tuan. Perut ni dalam 6 kali lah buat 6 kilo turun. Nak muntah. Sebab makan lemak nasi lemak dah betul je. Dan lebih ni Allah. Saya main turun bang. Gua Melayu pun. Dan akhir kata ya, bukan saya kata memang akhir kata Nabi Dawud, al-amanatu tajlibur ridqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanah dalam hidup itu membawa kekayaan rezekimu, khianat itu akan bawa kepada kepapaan. Maknanya apa dia? Kalau tak jujur, tak amanah, apa lagi ya? Tak official, ya, tak ada apa nama kreativiti. Kita orang Melayu, orang Islam dulu, kini dan selama-lamanya macam tu juga lapang dia. Ini kita kena ingat. Dan diulang balik, mukmin profesional ialah mukmin yang qawi, ada kekuatan dalam buat kerja. Tak jadi imam tak? Jadi imam Allah Akbar. Dalam masjid ni kenapa kan? Baik pulun turun takut tak perlu terpelan pula. Kita tak boleh bergerak ya. Dalam masjid macam heli pikiran itu orang belakang dada sebelah, muka tak sebelah belum kini dua tadi. Nampak tak? Sebab apa? Baca ayat jadi imam besar doa contoh. Baca khutbah kena ada kekuatan. Amanah tolak cerita dah. Naik member je. Alhamdulillah il-qaim. Allah semua bangun. Ada apa? Saya tahu saya nak sebabkan dah buat kan. Yang dua kata. Dua sebab saya nak tahu itu semua. Contoh dia. Marilah kita melaksanakan kehidupan kita dengan cara agama. Jangan ngomong. Cuba jangan kita jangan ngomong keluar apa-apa tak imam. Ini contohlah kau wallahu a'lam. Ya, nak dengar lagi pastikan jangan ke mana-mana bersama kami selepas ini. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, itulah usaha asli kita menceritakan bagaimana ciri-ciri mukmin profesional. InsyaAllah tuan-tuan, itu baru 2 bungkus nasi lemak dia makan dah aktif menjadi. InsyaAllah kalau 4 bungkus tambah lagi ketam Ustaz, lagi sampai pukul 2. Dia punya masa ni pun dah dekat 20 minit dah. InsyaAllah Ustaz Tapi bagus, Alhamdulillah tuan-tuan dapat faham. Dan juga kita nak tanya Ustaz Fauzi kita Ustaz bagaimana kita nak jadikan kerja dan profesion kita ini sebagai harian-harian kita dimanfaat untuk manusia lain. Mungkin Ustaz boleh bagi tips kepada hadirin dan hadirat pekerja eternal dan juga kita semua bagaimana adab dengan rakan pejabat agar suasana kerja kita ni menarik Ustaz, tak boring kan? Tak rasa kecewa, kena marah bos pun senyum je Ustaz Masya Allah.